Baik, berkaitan dengan dekat ni, yang disebut-sebut oleh ulama tasawuf ni, ada dalil tak? Ambil mana semua ni? Ni ilmu keagamaan ini kena ada tempat rujuk dia. Kena ada Al-Quran, kena ada hadis, dan kena ada huraian-huraian alim ulama yang dipercayai untuk memahami nas-nas Al-Quran dan hadis ini. Pegang kepada Al-Quran hadis tu bukan tak bagus, tapi usaha nak memahami dia tu tak ramai orang yang ada kemampuan yang cukup untuk menghuraikannya. Salah-salah hurai jadi sesat, jadi babah. Contohnya ni lah, contohnya ni. Nak beri contoh ayat ni. Firman Allah Ta'ala berkait dengan persoalan yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta ni. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, tengok ayat ni. Artinya, jika hamba-Ku bertanya kepadamu, yakni wahai Muhammad, tentang aku. Sekiranya ada orang tanya engkau wahai Muhammad tentang diriku, kata Allah, maka jawablah. Apa yang disuruh jawab? Maka sesungguhnya aku ni dekat, kata Allah. Fa inni qarib, aku ni dekat. Jadi kalau kita faham dekat dengan kefahaman biasa kita, iaitu ada tempatnya, itu adalah kefahaman yang bercanggah dengan ayat lain. Jadi kalau kita pegang semata-mata Quran hadis tanpa melihat kepada huraian-huraian alim ulama, ini antara ayat yang boleh menyesatkan orang ni. Bukan ayat ni sesat, orang faham tu sesat. Orang faham tu sesat. Ini yang saya maksudkan. Ayat ni terang-terang beritahu fa inni qarib, aku ni dekat, kata Allah. Jadi bab tempat ni, ayat-ayat Al-Quran yang mengaitkan secara zahir tempat dengan Allah Ta'ala ni banyak. Banyak. Sebab itu akidah Ahlussunnah dalam menghuraikan pengertian mukhalafatuhu lil hawadis, bahawa Allah Ta'ala itu berbeza sama sekali, tidak sama sekali dengan segala makhluknya itu. Antaranya tidak melibatkan tempat. Antaranya maksudnya itu Allah Ta'ala tidak melibatkan tempat. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran yang menyebut tentang tempat ni berkaitan dengan Allah ni banyak. Ayat ni sebut dekat, qarib, dekat. Ada ayat menyebut bahawa Tuhan itu secara zahirnya di arash, seperti yang digembar-gemburkan, yang sedang dibicarakan oleh setengah-setengah golongan tu lah. Sumastawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan tu beristiwa, duduk di arash. Arash tu tempat. Ada ayat sebut gitu. Ada ayat pula sebut di langit. Amintum man fis sama yang yaksifa bikumul ard. Apakah kamu rasa aman diri terhadap yang di langit itu? Yang di langit menurut salah satu tafsirannya iaitu Allah. Langit pula. Ada ayat sebut langit. Ada ayat lain menyebut lagi, akan disebut depan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami, kata Allah, aku ni, kata Allah, lebih dekat kepada orang yang nak mati tu berbanding dengan kamu yang duduk keliling dia tu. Orang yang berada dalam keadaan muhtadar, sakit nak mati ni, ada orang duduk keliling dia. Tapi apa kata Allah? Aku lebih dekat kepada dia lagi berbanding kamu ni, yang dekat-dekat keliling dia ni. Nak kabarnya antara orang sakit ni, orang nak mati ni, dengan orang keliling dia, Tuhan tu lebih dekat lagi. Maksudnya antara orang dengan masih mati ada lain situ tu, secara zahirnya. Ada ayat sebut gitu. Bahkan ada ayat sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan seseorang daripada orang merah dia dengan dirinya sendiri. Kita ni dengan orang merah kita ni, jauh mana dengan kita? Tepek dengan kita. Tuhan kata, aku lebih dekat daripada orang merah tu lagi daripada seseorang. Jadi sekarang kita nak pakai mana se? Hak dekat dengan kita. Ada ayat sebut wa huwa ma'akum, bahawa dia, yakni Allah itu bersama dengan kamu. Jadi kalau kita nak faham ayat-ayat ni dengan makna zahir dia, ada ayat sebut bersama, ada yang sebut dekat, ada yang sebut dekat dengan orang merah lagi, ada yang sebut langit, ada yang sebut di arash. Nak pakai mana se ni kalau nak tengok tepat? Maka sebab itu kefahaman Ahlussunnah bahawa semua ini ada makna-makna tersendiri dan tidak boleh difahami dengan makna tempatnya tu. Kalau kita faham dengan zahir makna tempatnya, semuanya Al-Quran. Nak pakai mana se? Ada ayat yang menyebut bahawa tidak ada tiga orang yang sedang berbicara, yang sedang berbisik-bisik, kecuali yang keempat itu Allah. Tidak ada 5 orang yang sedang berbisik-bisik ni, kecuali yang keenam itu Allah. Jadi kalau kita duduk mesyuarat senyap, duduk main bisik, ataupun mesyuarat, panggil mesyuarat gelak ni, mesyuarat duduk racang ni, ingat ke 5 orang ni, ada lagi yang kena tu. Kenas Al-Quran. Jadi hak mana kita nak pakai?
Ayat Al-Quran belaka. Statusnya sama. Tak boleh nak kata ayat ni nak pakai, ayat ni nak pakai. Tak boleh. Sebab apa? Statusnya sama. Dari segi ayat Al-Quran letak ayat Al-Quran. Maka di sini ulama tasawuf, ulama-ulama usul ni menetapkan bahawa melibatkan tempat ini bukanlah kefahaman yang boleh kita faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada makna-makna tersendiri. Sama ada nak ditawilkan atau nak ditafwidkan, serah maknanya kepada Allah. Dua-dua itu adalah merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tafwid dengan makna serah kepada Allah makna sebenarnya itu, tanpa kita menjelaskan dan kita tak tahu apa maksud sebenarnya. Itu salah satu. Ataupun kita menjelaskannya menurut kaedah bahasa Arab, yang mana Al-Quran itu diturun dalam bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini dia ada kaedah-kaedah dia sendiri. Jadi kita boleh jelas pengertian-pengertian tadi itu dengan menggunakan kaedah bahasa Arab itu sendiri. Ini dipanggil takwil. Jadi sama ada jalan takwil ke ataupun jalan tafwid ke, dua-dua itu merupakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pegang zahir makna ayat itu tu. Tuhan ada situ, Tuhan ada sini, Tuhan berupa begitu, berupa begini. Itu tak ada. Itu tak ada. Salah pun tak gitu, khalah pun tak gitu. Itu benda tu salah, bukan salah, salah. Itu bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang melibatkan tempat. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang telah ditetapkan, diputuskan oleh yang ditetapkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang yang nak berpegang lain daripada itu, lah silalah. Tapi nak beritahu itu bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu nak khabar tu. Jadi sekarang ini salah satu ayat macam tu. Apabila hamba-Ku tanya tentang diriku, tanya tentang diri aku ni, fa inni qarib, aku ni dekat, kata Allah. Aku dekat. Jadi kalau kita faham zahir ayat ni, Tuhan duduk dekat kita, maksud ada tempat lah. Bila sebut dekat ni, tempat lah. Maka itu bukan maknanya. Jadi dekat di sini adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmat tadi itu, iaitu dekat dengan erti bahawa kita ini sentiasa tertakluk dengan Allah. Segala makhluk ni, segala alam semesta ni tidak pernah terpisah daripada Allah dari segi taklukan sifat dia tu. Tertakluk dengan kudratnya, iradatnya, ilmunya, samuknya, basarnya dan sebagainya. Itu maksud dekat, tidak pernah terpisah. Jadi bila seseorang tu yakin terhadap perkara itu, faham itu sedar, maka dia dikatakan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi demikianlah yang dapat saya simpulkan bahawa istilah dekat antara manusia dengan Allah ini adalah merujuk kepada kesedaran batin, pandangan batin seseorang terhadap hakikat yang sebenar. Apa hakikat yang sebenar? Hakikat bahawa makhluk ini tidak pernah terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedalam mana, semakin mendalam kesedaran itu, maka semakin dekatlah manusia itu, dikatakan semakin dekatlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahawa bila kita guna istilah dekat atau istilah-istilah lain, siapa ke, dan tengok ayat-ayat yang menyebutkan perkara ni, maka tidak boleh kita memahami dengan makna yang membabitkan tempat bagi Allah Subhanahu Wa Taala.